kalau interaksi antara kaum ni sebenarnya kita, kenapa tujuan interaksi itu? Itu yang pertama, iaitu untuk mengenali isi hati masing-masing dan juga untuk pastikan apabila kita buat sesuatu objektif itu berjaya. Maka kalau kita dah dalam rakyat di Malaysia ni, rakyat tu ada berpelbagai kaum, jadi perlulah ada interaksi dan sefahaman. Jadi interaksi itu adalah untuk kita ada satu hubungan yang baik. Keakraban ni penting, kita tak boleh keakraban yang fake. Kerana kalau fake ni nanti susah untuk masa depan Kerana apabila negara ni kita nak maju, jadi kita kena bergerak sama lah. Dan macam mana nak bergerak sama? Selalunya dari segi interaksi dengan kaum-kaum lain. Tak bolehlah ada apabila ada orang yang mengatakan kaum ni pendatang, kaum tu pendatang. Itu adalah komunikasi yang tidak baik dan bersifat rasis. Ini semua kita semua sebagai orang Melayu, orang Cina, orang India, Mitra di Sabah dan Sarawak perlu tolak interaksi yang bersifat rasis, seksis, provokatif dan mempunyai sentimen yang negatif. Hubungan di antara kaum, macam kita gabungan antara dua kaum ke, sebab kita kan mempunyai banyak kaum kan, so interaksi antara kaum tu maksudnya kita berhubung dengan kaum lain. Itu pandangan saya lah tentang interaksi antara kaum. Ini penting Pertama saya dari segi ekonomi, segi budaya dan keselamatan. Pasal untuk menjadi satu negara yang hebat, rakyatnya mestilah hidup dalam cara hubungan yang harmoni, iaitu interaksi yang baik antara kaum. Okey, pada pendapat saya, interaksi antara kaum ini dapat mewujudkan suasana yang harmoni di sesama kaum di sesuatu tempat umum, dan ia dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Sebenarnya interaksi antara tamadun ini di permulaan itu tidak ada. Maksudnya interaksi itu berlaku bila-bila masa sahaja. Cumanya macam saya katakan tadi, secara fitrahnya manusia ini akan sentiasa berhubungan antara satu sama lain, bagi memenuhi keperluan. Macam contohlah, kita ambil lihat dari sejarah bagaimana orang-orang Melayu ini telah berinteraksi dengan bangsa lain, bangsa Arab contohnya, dan interaksi itu berlaku disebabkan kerana adanya tolak ansur antara bangsa ini, justru dengan itu maka berlakulah interaksi ini dalam konteks perdagangan contohnya. Jadi hasil daripada hubungan perdagangan ini akan berlakulah saling lengkap melengkapi. Macam contohnya orang-orang Arab ini memerlukan keperluan daripada alam Melayu, seperti kelapa baru, rempah dan sebagainya yang terhadap alam Melayu. Jadi melalui hubungan interaksi ini akan berlakulah pertukaran barang, melalui hubungan perdagangan ini. Jadi ini menunjukkan satu benda yang amat penting. Selain daripada itu, orang-orang Melayu itu sendiri terpengaruh dengan budaya, malah bahasa daripada orang-orang Arab ini. Ini sebagai contoh lah, menunjukkan sudut kepentingan interaksi antara bangsa ataupun kaum ini. Maknanya dia banyak mendatangkan faedah ataupun kepentingan. Selain daripada itu juga, kalau kita lihat dari sudut sejarah juga, bagaimana Islam telah tersebar di alam Melayu, kesan daripada interaksi. Jadi pokok pangkalnya di sini, bila mana ada interaksi yang disulami dengan sifat toleransi, bersama antara dua pihak ini, maka banyak kebaikan yang dapat diperolehi, dan kos dia akan saling mempengaruhi. Saya kira Islam contohnya takkan tersebar di alam Melayu ini kalau tidak ada interaksi dengan orang Arab. Saya sejarahnya bagaimana Islam diturunkan oleh Allah kepada bangsa Arab, dan kemudian tersebar ke alam Melayu kesan dari interaksi itu sendiri.
Ya. Okay. Interaksi antara kaum ni berlaku selalunya macam kalau kita kerja. Tempat kerja kita mungkin ada Cina, ada India, dan kita pun Melayu kan. So kat situ kita dapat berinteraksi dengan mereka lah. Kalau kita tak tahu apa-apa, kita tanya mereka, macam tu lah. So kat situ ada berlaku interaksi antara kaum. Yang paling penting sekali, yang paling utama sekali adalah pemimpin. Pimpin negara, pimpin setempat, kemudian termasuk guru-guru ataupun siapa cara atau ulama-ulama. Mereka ini memainkan peranan yang penting dalam membawa interaksi yang baik. Setiap kaum mempunyai peranan yang penting. Contohnya menghormati antara satu sama lain. Kaum ini menghormati kaum yang ini. Pada pandangan saya lah, pada pendapat saya, dalam hal ini saya kira berbalik kepada tadilah institusi pendidikan. Itu yang paling pas sekali lah, institusi pendidikan. Jadi di sini perlu dinilai semula lah, mewujudkan sekolah-sekolah binikular ni. Sebab kalau kita wujudkan sekolah-sekolah yang berasaskan kepada kaum ini, saya kira akan menyebabkan jurang antara kaum ini untuk berinteraksi, berbanding dengan bukan satu sistem sekolah yang mengumpulkan semua kaum satu sekolah. Saya rasa itu adalah lebih baik, dan lebih berkesan pada saya. Di sinilah masih asas yang keras yang boleh kita wujudkan interaksi antara kaum ini seperti negara kita ini. Bagi memastikan supaya dasar kerajaan atau dasar perpaduan negara itu dapat direalisasikan. Pada pendapat saya, antara langkah untuk memperkukuhkan perpaduan kaum antara kita ialah peranan kerajaan. Contohnya, pihak kerajaan haruslah menubuhkan jabatan perpaduan kaum. Contohnya, peristiwa 13 Mei telah berlaku pada negara kita. Selain itu, pihak sekolah juga haruslah mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos bagi untuk dapat mengeratkan hubungan antara kaum.